biasanya, ya. Maka kembalilah ia kepada tempatnya. Pokok itu membalik ke tempatnya, ya, setelah diperintahkan oleh Nabi. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah. Dia dah mengaku Rasulullah dah. Sebelum ini wahai Muhammad, dia tak mengaku Rasulullah. Ini dah mengaku dia, wahai Rasulullah, katanya. Aku minta akan dikau akan suatu mukjizat yang tiada pernah aku minta akan dia oleh orang lain. Daripada aku minta satu mukjizat, orang lain tak pernah minta kepada kamu pun, dengan mukjizat entah ini. Maka engkau perkenankan akan daku kepadanya. Aku minta, kamu izin, kamu tak tahu. Maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau. Sudah sujud di belakang tiap-tiap semayang. Bila aku lepas semayang, aku di belakang kamu. Lepas semayang tu, aku minta nak sujud pada kamu. Tadi sujud belakang kamu. Kalau tadi karang nak semayang karang, aku sujud belakang kamu. Aku ngikut kamu semayang. Jadi orang imam tu belakang ke depan? Imam depan, makmum di belakang. Dia jadi makmum lah. Dia semayang di belakang Nabi. Dia pun sujud. Dia nak minta sujud depan Nabi. Supaya dia sujud kepada Nabi. Nabi berdiri, dia sujud. Dia nak minta apa itu? Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Kamu nak sujud, hanya sujud kepada Allah Ta'ala. Orang tak boleh sujud kepada orang lain. Ya, tak boleh. Jangan lepas ini nak sujud kepada pemimpin ke, sujud kepada menteri ke, sujud kepada DO ke, tak usah. Tak boleh. Kerana manusia tak boleh sujud kepada manusia. Manusia hanya boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Ya, walaupun orang tu banyak menolong jasa kan, banyak menolong jasa dengan kita, banyak menolong kita, sampai habis harta benda yang menolong kita, tak boleh juga sujud. Ya. Walaupun mak kita tak boleh sujud pada mak. Walaupun bapak kita tak boleh sujud pada bapak. Ya. Kerana apa? Jikalau harus bagi seseorang bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu, kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Kalau bolehlah orang sujud kepada orang, nanti aku perintahkan, kata Nabi, bahawa semua isteri-isteri supaya sujud kepada suaminya. Mujur tak boleh. Kalau boleh, lepas ini kan suami masing-masing apa? Sujud, katanya. Mujur tak boleh. Ya, saya begitu juga. Balik orang isi saya sujud, sujud. Ya. Mun tak boleh, tak ada lah. Kalau boleh, semua sujud kepada suami masing-masing. Ya. Itulah hak suami terhadap isteri itu. Besar ke kecil hak suami itu? Besar benar haknya, ya. Sebab itu kita kena, ya, isteri-isteri kena utamakan suami daripada orang-orang yang lain-lain. Maka mendahulukan Rasulullah SAW akan hak segala suami atas segala perempuan. Sebab sebelum kahwin tu fikir dulu, lalu ke tak lalu nak melaksanakan hak suami itu. Ya. Kalau tak lalu, tak usah kahwin. Tapi nak kahwin tak. Tapi hak suami tak nak jaga. Ya. Jadi itu dia, ya. Hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, hingga mendahulukan dia atas hak dua ibu bapa. Kalau suami merintah lain daripada kehendak ibu bapa, kena ikut siapa? Ikut suami ke ikut ibu bapa? Ikut suami. Ya. Walaupun ibu bapa dia tu. Dan zaujah, isteri, ya, dan isteri-isteri atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya ia keluar serta sahabatnya, maka melihat akan seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakangnya. Ya, dia nampak seorang perempuan nanggung seorang tua di atas belakangnya, artinya ngendong seorang dari belakangnya. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Apa yang kamu gendong dia mana ni? Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin. Ya, bukan ya Amirul Mukminin, tak betul tu, ya Amirul Mukminin. Bila ya tu dia memberi atas kan.
Huruf yang akhir, ya amirul mukminin, bahawa sesungguhnya ia bapa aku, yang aku gendong ni bapa aku, kata perempuan tu. Dan sesungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak, ingin ia pada tiap satu saat, dan satu saat berkendak ia kepada bermain tanah, seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Dan sekali pula meminta ia akan makan, dan sekali pula minta ia akan minum. Maka tiap-tiap gaib aku daripadanya, memanggil-manggil ia akan daku dengan tangis. Maka aku tanggung akan dia di atas belakangku, di mana tempat berkeliling aku, hingga apabila ingin ia akan suatu, nescaya aku beri akan dia, dan jikalau tiada dapat, maka aku beri akan dia satu benda. Itu dia punya layan bapaknya. Digendongnya ke mana pergi, ditanggungnya. Bila dia nak makan, dibagi makan. Dia nak minum, dibagi minum. Apa aja dia nak, dibagi. Kerana bapak itu dah tua benar. Bila dah tua benar, perangainya macam budak-budak. Kita ni ada sampai satu masa tu, mudah-mudahan tak ada dah sampai. Tapi sampai satu masa tu, kita dah jadi apa? Kanak-kanak balik. Kena hari mudah ada sikit-sikit lah ni. Ada tak? Susah buat lah. Kita dah tua belakang. Jadi macam kanak-kanak balik. Kita pun sekarang ni dah gemar makan aiskrim. Iya, kedah. Kalau pergi orang kahwin ada aiskrim, siapa tidak nak makan? Angkat tangan. Ustaz pun dah. Bila ada orang kahwin lah. Tapi taklah dia ngambilnya. Dia ngambil segan lah, orang lain ngambil kan. Dia suruhnya anak orang tu ngambil ke, anak dia ngambilnya. Dia ambil aiskrim abah hendak. Dia mengambil lah. Bila pergi ke Mekah, ada tak beli aiskrim tengah berdiri mak nyilatnya? Ada ke tak? Ada ke tak ada? Susah buat lah. Itu dah kembali ke zaman kanak-kanak. Begitulah bapak dik perempuan tadi. Dia dah kembali ke zaman kanak-kanak. Semedang. Kalau tak dapat, dia menangis. Dia bila hilang aja, gaib aja dia dari mata pandangan bapaknya, dia menangis. Manggil dia. Tak ada sebutnya namanya. Manggil. Maka tiap-tiap gaib aku dah tak ada daripadanya, memanggil-manggil ia akan daku dengan tangis belum. Timah, mana kamu? Agak kalau namanya Timah lah. Kalau namanya Munah lah. Munah, mana kamu ni? Itu dah tua benar. Sebab itu aku gendong dia keliling aku, keliling ke mana-mana yang dia nak sampai ke mana, sampai dia jemu. Demikian lagi, maka ajaiblah, artinya kagum Saidina Umar. Ajaiblah oleh Saidina Umar dan berkata ia, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendatangkan dia akan hak bapanya? Dia ngabur pada sahabat. Adakah kamu tahu bahawa perempuan ini dia telah menyempurnakan hak bapanya? Maka sembah mereka itu bala. Bala tu tu bala tahu ke bala tu katanya. Artinya betul, ya Amirul Mukminin. Ini betul tu, Amirul Mukminin, nampak? Ya Amirul Mukminin, bukan Amirul ya. Ya Amirul Mukminin. Rumi tak betul? Ya Amirul Mukminin. Maka kata Saidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku pohon. Aku pohon ni bukan aku pokok, aku minta. Jangan salah-salah apa? Bukannya aku ni pokok aku minta. Aku berkata seperti yang demikian itu juga, bahawa sesungguhnya ia mendatangkan haknya akan serta ziyadah pula. Ziyadah tu pertambahan, lebih lagi. Itu ziyadah, diberinya ekstra, itu ziyadah. Maka kata, dengar di perempuan itu, kata perempuan itu, tersalah engkau. Kamu tak betul, kata perempuan. Kamu katakan aku sudah melaksanakan hak bapa aku, belum lagi, katanya. Tak betul kamu tu, kata perempuan tu. Tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya. Tak cukup lagi. Udah kopi tu buat pun tak cukup lagi, kata perempuan tu. Bahawa sesungguhnya adalah bapakku itu memeliharakan dia akan daku, dan berdirilah ia masa menara aku dulu dengan segala asbabku. Apa yang aku nak semua dia dilaksanakannya. Aku teroyak dia pojoknya, aku nak ini dia baginya, dan berkhidmat dia akan daku
serta mencita-cita ia akan hidupku. Dia hendak aku ni hidup sempurna, membesar, jadi orang yang berjaya. Dia hendak itu, ya. Dan enggan ia daripada mati aku. Masa aku kecil dia tak nak aku ni mati. Enggan dia daripada mati aku. Dan khidmat akan dia. Dia khidmat tu betul nak menghidupkan aku, nak membesarkan aku, nak membahagiakan aku. Kata dia perempuan tu. Dan aku berdiri hari ini memeliharakan atasnya, tetapi aku mencita-cita aku akan matinya. Kita pelihara juga mak kita, tapi terasa tak bila nak mati orang tua ni? Ada ke tak sebuah lah dalam hati tu, ada tak? Ya? Kita ni dah tua, tak ada lah kita bela mak bapak lagi, mak bapak pun dah tak ada. Tapi anak-anak kita bela apa tak? Dia pun bercita-cita, mencita-cita agar kita ni mati cepat. Dia taklah teruk damai. Sebab itu kita dah tua ni, kalau boleh janganlah menyusahkan kanak-kanak, menyusahkan anak-anak kita, ya. Kalau boleh janganlah menyusahkan anak-anak kita. Kerana mereka tu bukannya seronok benar nak mela kita, tapi terpaksa aja. Itu pun yang nak mela. Ada tak yang ninggal kan? Ngantor rumah orang tua ada tak? Ada. Kawan saya ada seorang mati rumah orang tua pun. Ya, anaknya engineer ada. Ya, cikgu ada. Pangkat besar-besar. Menantu pun semua besar-besar. Dia pula dah tua tu, udah otaknya tak berapa berfungsi. Dah tak berapa baik otaknya. Cakap dah merepek-repek aja, ya. Sudahnya dihantar dia ke rumah orang tua. Mati dia di rumah orang tua tu. Dengar-dengar habu dah mati rumah orang tua. Sedangkan dia tu cikgu asalnya, tahu. Bukan cikgu saja, guru pelawat lepas tu. Dapat apa melawat orang cikgu-cikgu yang lain. Tu kawan saya benar tu. Mati dia di rumah orang tua. Anak berjaya belaka. Yang ini cikgu, yang ini macam-macam lah. Yang ini engineer pun ada, menantu pun ada engineer dan sebagainya. Ya, kenapa? Tak sanggup memelihara bapaknya. Bapak dengan mak ada anak 10, boleh mereka bela. Tapi 10 orang anak belum tahu boleh bela bapak seorang, mak seorang. Ya tak? Berlaku dari ni. Banyak berlaku. Ada seorang dulu, dihantarnya ayahnya ke masjid. Ditinggalnya di masjid tu. Nanti sikit lagi saya balik, ya, saya ambil ayah, kata dia. Orang tua tu mengangguk je lah. Tunggu punya tunggu, haram datang-datang. Beberapa bulan lepas itu tak datang-datang. Rupanya dia masa muda dulu tidak melayan anak-anaknya pun dengan sempurna. Jadi anak-anaknya balas balik. Sebab itu kita ni tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Kalau kita zalim kepada anak-anak, mereka pun akan zalim kepada kita. Jadi kita akan dapat apa yang telah kita beri. Kita beri kasih sayang kepada anak-anak, mereka akan balas balik dengan kasih sayang. Ya. Kita beri kebencian, mereka akan balas balik dengan kebencian. Sebab itu biar baik-baik dengan anak-anak. Jangan zalim terhadap mereka. Jangan dibiarkan mereka dalam keadaan yang keadaan susah dan sebagainya. Lagi satu, jangan menyusahkan anak-anak. Jangan jadi mak subsidi. Tahu ke mak subsidi? Mak subsidi tahu? Ngarapkan duit anak-anak aja. Itu subsidi lah tu. Ya. Bila jadi mak subsidi tak berani nak negur. Dia tak bertudung, tak berani negurnya. Dia tak sembahyang, tak berani nyuruhnya. Dia nengkin suami dia, kita tak berani negurnya. Itu mak subsidi lah. Sekarang tegur melepas pula 200 bulan. Langsung biarkan aja. Ada tak orang itu? Ada tak mak yang tak berani negur anak? Ada ke tak ada? Mana nawa ni ada ke tak? Entahlah, mana saya tahu kan? Ya, itu dia. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata ia adalah ahli bait. Ahli bait ni keluarga Rasulullah, ya, ahli bait. Daripada Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Ada bagi mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air, hingga katanya
Maka tatkala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia, unta itu tersungkur. Hal keadaannya sujud unta itu antara hadapannya. Unta pun pandai sujud dengan Nabi. Kita tak pandai nak sujud kepada Allah. Unta pun pandai sujud. Maka berkata baginya sekalian sahabat, "Ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal. Sujud ia bagi engkau. Dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal. Maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau," kata sahabat. Unta ni tak ada otak. Otak ada lah, tapi tak berfungsi otaknya. Dia bukan ada akal. Boleh ke unta tu berfikir? Tak ada binatang mana boleh fikir. Dia ikut naluri semula jadi dia aja. Pun dia tu sujud kepada Nabi Muhammad. Kami ni berakal, semua boleh fikir belaka. Patutnya lah kami lah sujud bagi kamu. Ini unta pula. Maka dia jawab Nabi, bersabda ia, "Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia. Manusia tak boleh sujud dengan manusia." Dia hanya boleh sujud dengan siapa? Sujud dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala saja. Jangan sujud dengan manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu di atas isterinya. Hak suami kata isteri itu segala-galanya. Segala-galanya milik suami itu. Apa saja yang ada pada isteri itu milik suami belaka. Lantak dah dia menyolang tengok saya nampak. Ini bukan saya ngabur kan Nabi Muhammad. Nak menyolang pada siapa? Nak menyolang pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Jangan nyolang dengan Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim macam aja. Kerana hak suami itu sangat besar terhadap isterinya. Bahawa sujud ia bagi suaminya kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia, maka menjilat-jilat ia akan dia, sesungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Faham ke ni? Kalau suaminya kakinya tu penuh dengan najis, penuh dengan tai ayam, tu penuh dengan nanah, nanah tu terus sampai ke kepala, daripada kaki sampai ke kepala nanahnya. Datang isterinya jilat, bersihkan dengan lidahnya sampai kata, sampai tak ada lagi najis, pun belum lagi dia menyempurnakan hak suaminya. Siapa lalu nyilat nanah suami angkat tangan? Keluar nanah dari kakinya, dari hidungnya. Nanah dari hidung tu, ingatnya keluar ni. Dia jilat dia bininya tu. Kalau lalu pun belum cukup lagi berkhidmat isteri kepada suaminya. Sebab itu tiap-tiap malam sebelum tidur patut isteri itu minta ampun dari suaminya. Ada ke tak ada buat? Setiap kali nak tidur minta ampun dengan suaminya. Ada buat ke belum? Ada. Seorang ada lagi? Yang lain? Tak ada. Malang kalang terus buat. Kalau dah tak ada tak apalah. Yang dah tak ada tak apalah. Yang ada. Pasal apa? Kerana hak suami itu terlalu besar terhadap isteri. Kalau dah tak ada, doakan dia. Kalau dah tak ada, doakan dia. Dan telah berkata oleh setengah ulama, ini setengah ulama berkata, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya. Artinya dia menghormati suaminya, bukan malu panggil diam tak nyaut. Itu malu tak bertempat tu. Menghormati suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Jangan terbeliak aja mata tengok suami tu, tekak pinggang pula tu. Tahu ni? Jangan begitu ya. Tunduk di hadapan suaminya. Malu, menunjukkan malu terhadap suaminya.
Dan wajib pula yang kedua. Dan wajib, apa arti wajib? Wajib apa artinya? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya wajib lah tu. Apa arti wajib? Kedudukannya apa? Mesti buat. Itu arti wajib. Sekali lagi, dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Mesti buat. Apa yang wajib tu? Wajib pula mengikut bagi suruhnya. Dan diam ia tatkala berkata suaminya. Jangan dia lebih kuat suara dari suami. Bila suami itu berkata dengan dia, dengarkan cakap suami itu. Ikutkan cakap suami itu. Dan berdiri tatkala datangnya. Kita ada rumah. Ya, suami balik. Apa macam? Apa buat? Pergi ke depan sambut kedatangannya. Cium tangannya. Ada buat tak? Ada buat. Seorang ada buat ya. Cium tangannya. Dan mendatangkan diri atas suaminya tatkala hendak tidur. Siapa dulu pergi ke tempat tidur? Suami ke isteri? Siapa dulu? Isteri dulu ke suami dulu? Isteri dulu. Jangan suami itu sudah ada dalam bilik, isteri itu nengok cerita apa? Nengok cerita pendekar bujang lapuk dulu. Cerita tak habis lagi, suami sudah ngempaskan kepala ke dinding. Lantaklah saya sebut aja. Saya dah tua, peduli dengan saya dah. Suami itu dah kelang kabut, kalau kesah, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, buka pintu, pergi ke dapur, nentang. Isteri mana hen je buat tak tahu aje. Bunyi macam lawak, tapi ada tak berlaku dalam rumah tangga? Ada. Jangan biar orang betul. Tatkala hendak tidur mesti dia menunggu suaminya. Dan memakai bau-bauan baginya. Masa itu pakailah wangi-wangian ya. Jangan bau bawang lagi bawa tidur. Bau apa? Bau tempoyak lagi bawa tidur. Lebih-lebih lagi bau kenuak bawa tidur. Tahu ke kenuak? Itu sebab nak ngajar kitab ini biar orang lelaki tahu. Ustaz nak ngajar ni. Kalau ustazah dia lain bunyinya tahu. Tak saya suruh Ustazah Azizah ngajar ni. Tak ini. Mana bunyinya? Bukan saya kata, tapi ada tapi belakang. Tapi itu kalau Ustazah ngajar ni. Ya tu betul lah tu kata. Nak bab poligami pula. Kalau Ustazah ngajar ni, ya tu betul. Tapi ada tapi aja. Tapi kalau ustaz ngajar dia tak ada tapi ya. Dia ngikut je. Pasal apa? Pasal dia berkenannya tu. Itu dia ya. Itu sebab kitab Muhimmah ni yang nak ngajarnya mesti ustaz, jangan ustazah. Ya, kerana dia banyak menceritakan kewajipan isteri terhadap suami. Ya. Okey. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi. Apa? Kasturi ni apa? Apa arti kasturi? Kacang hijau rebus, ya. Campur dengan tepung, diuli-uli, goreng. Ya, itu kan? Itu kuih kasturi. Itu kuih kasturi. Ini apa kasturi? Minyak wangi. Nama minyak wangi itu kasturi. Dalam bahasa Arabnya misk. Min sin kap miskun ya. Itu minyak wangi yang paling wangi di syurga ialah kasturi lah tau. Dia dibuat daripada lemak kijang. Itu kasturi tu. Punya wangi. Itu di syurga lah. Dalam dunia ni ada juga kasturi. Tapi bukanlah wangi benar. Bukan limau kasturi ya. Limau kasturi lain. Ini air wangi yang namanya kasturi. Berwangi-wangianlah tidur tu. Ya. Dan mengekali perhiasan tatkala hadirnya. Kalau di rumah pun pakai yang elok-elok di hadapan suami tu. Pakailah pakaian yang seksi-seksi tu. Yang taklah. Jangan cari baju yang paling comot, yang paling lusuh, yang paling bertai lalat. Itu yang dipakai. Baju kelawar boleh lah, yang seksi, agak seksi ke tak? Pakailah. Ya.
Baju tidur ke, biar suami tu tertarik dengan dia. Tatkala hadirnya dan meninggalkan perhiasan ketika ghaibnya. Bila suami tak ada, barulah pakai yang biasa-biasa. Bukan suruh conting-conting muka tu narang, bukan. Tapi janganlah beria benar beregiknya. Tahu ke beregik? Kalau suami tak ada, jangan beregik beria benar. Tapi kalau ada suami, beregiklah. Bubuhlah bedak tu sampai 4 kati ke sekati lah ya. Berwangi-wangian. Ini suami balik, tampilnya makan bedak sejuk. Udah berbelak-belak je muka orang pulau sawah. Udah muka tu orang pulau sawah. Suami tu ada mood kan? Ada mood kan tengoknya? Ya? Jadi biarlah dia pakai yang elok-elok, kerana berhadapan dengan suami tu, ya. Ya. Ini menyampah ngaji ni, ya. Itu menyampah tu, ngeneng kemek aja kena, ya. Itu dia. Ini bukan saya tak ada ni. Baca ni, betul tak? Saya baca salah kan? Ada, saya baca salah. Ya. Dan mengekali perhiasan, nampak tu? Mengekali perhiasan tatkala hadirnya. Suami itu hadir mesti berias. Dan meninggalkan perhiasan ketika ghaibnya. Bila tak ada tu jangan berhias. Kita terbalik. Kalau pergi pasar malam, punyalah lawanya, ya, punyalah cantiknya, pakainya pula merolik-rolik. Tu yang bertudung tu, yang tudung ni pun merolik-rolik. Ya. Kemudian apa? Ketatnya jangan cakap lah ya. Pakai seksi. Kalau di luar, pergi pasar malam, pergi pasar Sabtu. Tahu pasar Sabtu? Ya. Punya lawanya. Bila di rumah, pakai baju compang-comping ya, yang koyak rabak sana sini koyak rabak baju tu. Jadi orang lain tengok isterinya cantik. Suaminya tengok isterinya biasa-biasa aja. Udah terbalik. Ya. Orang lain tengok isterinya cantik benar, cantik betul isteri sanu-sanu tu katanya. Suaminya tengok tak ada cantik pun, itu aja. Udah terbalik. Patutnya kita berhias untuk siapa? Untuk suami semata-mata. Any objection? Ada bantahan? Ya? Itu dia. Lagi yang keempat, dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Jangan khianat bagi suami ya. Tatkala ghaibnya. Seperti kalau suami itu tak ada di rumah, jangan dibenarkan siapa-siapa masuk dalam rumah. Kecuali keluarga dia, bapak dia itu benarkanlah ya. Bapak suami itu ke bapak suami itu kalau seorang jangan. Kalau dia seorang dia datang, jangan bagi masuk. Bapak dia sendiri boleh. Ya, pak mentua jangan bagi masuk dulu. Nanti balik dulu ya. Kecuali dia datang dengan mak mentua, itu tak apa. Ya. Jangan khianat kepada suaminya tatkala ghaibnya, sama ada pada hamparannya atau hartanya. Hamparan itu tempat tidur. Ya, jangan khianat kepada suami ketika tempat tidur. Tahu faham ke ni? Tak faham? Ketika suami tak ada, jangan khianat kepada suami. Jangan ngajak dia tidur sama pula. Suami tak ada. Itu khianat lah tu. Nantaklah. Saya sebut aja. Ya. Begitu juga dengan hartanya. Jangan khianat kepada suaminya tentang hartanya. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Kalau datang mak mentua tu, muliakan. Jangan moncong aja mulut tu bila mak mentua datang tu. Taklah nak tidur, nak duduk sini bulan-bulan tu. Kena nyampah ni. Jangan apa tu. Kita mesti memuliakan mak mentua macam memuliakan mak sendiri. Itu dia ya. Anaknya ndak, apanya mak dia anak tu tak nak. Apa kejenis orang ni? Ya. Anaknya bukan main sayang benar dengan anaknya. Dengan maknya benci pula. Apa jenis orang apa itu? Jadi kalau dia datang ziarah kita, muliakan dia, layan dia baik-baik. Kenapa? Tetamu datang tu membawa rahmat. Ya, dia datang rumah kita, kalau sebulan dia duduk rumah kita,
sebulan lah nyawa kita tak dikira oleh malaikat. Tak masuk kira, artinya panjang umurnya sebulan lagi. Tapi syarat dilayan betul-betul lah. Dia seronok dengan kedatangan tetamu. Tak kira bukan mentua aja, siapa-siapa lah tetamu. Bila kita melayan tetamu dengan sempurna, dengan baik, maka Allah akan apa? Allah akan jadikan masa orang tu menjadi tetamu kita tu, dia ditolaknya, tak dimasuk kira dalam umur dia. Artinya nyawanya panjang lagi. Jadi siapa nak panjang nyawa, nak panjang umur, rajin melayan tetamu. Ya, bila orang datang senyum, bagi dia minum, layan betul-betul. Kalau sejam dia duduk rumah kita, sejam dah nyawa kita tak dikira oleh Allah Ta'ala. Ya, siapa nak pendek umur, apa buat? Bergaduh aja kerjanya. Ya, bertengkar aja kerjanya. Tak bertegur aja kerjanya. Maki orang aja kerja. Pendeklah umur. Pilihlah nak panjang umur ke nak pendek umur. Kalau nak panjang umur, selalu menyambung silaturrahim. Panjang umur ya. Baik-baik dengan jiran, berbaik-baik dengan orang sekampung, berbaik-baik dengan mentua, berbaik-baik dengan ipar dua dan sebagainya. Ya. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya, ipar-ipar dia tu, dan lagi melihatnya, ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Suaminya bawa balik hadiah, terimalah dengan senyum, terima dengan ikhlas, terima dengan penuh penghargaan. Tahu? Jangan jebik aja. Apa warna ini, getik aja nengoknya. Itu maknanya tidak menghargai pemberian suaminya. Ya. Buat kalau tak suka pun pora-pora suka. Faham dekat lain Kalau tak berapa minat pun, tak berapa berkenan pun, pura-pura berkenan. Nak menjaga keharmonian rumah tangga. Tipu tak apa. Tipu itu tipu strategi namanya. Tipu strategi. Itu tipu harus. Ya, tipu ni ada 3. Satu haram, satu harus, lagi satu wajib. 3 je. Ya, asasnya haram. Asal nipu haram. Siapa nipu anaknya dia haram tu. Anak tu teroyak, kuak, teroyak. Dia pun mengetuk dinding. Papa. Jangan dia. Ada hantu balik dinding. Mana kau ambil hantu balik dinding? Tipu macam itu namanya apa? Tipu apa tu? Tipu haram. Ya. Ada tipu yang harus macam tadi. Suami bawa hadiah daripada kedai lah apa lah. Bawa kain batik ke apa dah. Tengok batik cap semut. Murah ke mahal batik cap semut tu? Murah benar. Paling common batik cap semut lah. Dia pura-pura seronok. Terima kasih abang je. Baik abang ni. Pura-pura. Iaitu tipu apa tu? Tipu harus namanya. Untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Pura-pura. Tak apa. Yang ketiga, tipu wajib. Tipu wajib. Ya. Jepun datang. Bawa pedang berkilat. Nak mencari Ustaz Ibrahim. Mana itu Ibrahim? Kata dia. Kampar punya Ibrahim, saya mau potong dia punya kepala. Ya, saya ada nyawa atas tu. Ya. Datang Jago Zainab ni, dia orang betul benda. Dia orang betul benda. Kalau cakap benar, kalau dia takut berdosa, dia cakap apa? Dia takut berdosa kalau dia nipu. Dia pun kabur, dia di atas. Dah macam. Putihlah kepala Ustaz Ibrahim. Pada ketika itu wajib dia nipu. Ya. Wajib dia nipu. Apa katanya? Dia sudah lari sana, itu kampung Malenawa. Ya. Jepun tu pun ngejar kampung Malenawa. Lepas tu dia ustaz turun. Macam itu hukumnya wajib. Kalau nak memelihara nyawa, nak memelihara harta, hukumnya wajib ya. Wajib menipu, tahu? Wajib berdusta. Ya. Itu yang banyak orang tak tahu tu. Orang ingat dia asal berdusta tu haram, berdusta haram. Tak, kadang-kadang dia wajib, kadang-kadang dia jadi harus. Ya, nak mendamaikan isterinya. Dia ada 2 isteri. Jangan bagi dia bergaduh. Dia mendamaikannya. Macam mana? Dia nipu lah. Pergi dia rumah isteri tuanya, dia belikannya mi goreng. Dia beli sebungkus mi goreng kedai mamak tu. Itu dia unjuk kepada isteri tu. Nah, ini mi goreng ni adik kamu kirim tadi, katanya. Ya. Dia pun ambil. Baik pun dah adik aku ni, katanya. Padahal dia beli kedai mamak tu. Lepas tu
Pergi pula ke bini mudanya. Gila bini muda ambil bini mudanya, dia pergi bini mudanya. Dia pun beli juga kedai mamak tu, beli kain batik cap semut tadi. Dia pun bagi pada bini muda. Nah, ini kakak kamu kirim tadi, dia baru balik Kelantan, dia beli ini satu untuk kamu katanya. Jadi adik tu rasa baik pula kakak aku ni itulah hari-hari dia ni pu aja kerjanya. Tadi kisah dia kakak engkau salam tadi kata. Tu beli pada adik pula. Pada kakak tu adik engkau salam tadi. Dah baik dah tu. Akhirnya makin lama makin lembut bila berjumpa baiklah dama, bersalam-salam dah dama, berpeluk-peluk dah dama. Suami pun senyum tengoknya. Berjaya teknik aku ni katanya. Itu orang yang ada bini dua lah. Yang bercakap ni tak ada pengalaman. Itu saja mana tahu kan ya? Itu hukumnya apa? Harus ya, dusta yang harus. Ya, kita entah lah ni, mana saya tahu je. Kalau ya lah, tidak lah. Itu contoh tu je. Contoh tu bukan mesti tepat tu ya. Okey. Baik, lagi apa? Begitu juga kerabat suami itu. Bersungguh-sungguh dia melayan kerabat suami itu. Dan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Walaupun nilainya murah, tapi dia sungguh-sungguh, pura-pura gembira benar dengan pemberian suami itu. Kemudian maka sayugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah bahawa sesungguhnya ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Dan lagi meminta redha kepadanya, maka iaitulah syurga atau nerakanya. Tiap-tiap hari dia minta ampun dengan suaminya, minta redha dengan suaminya. Begitu juga dengan mak ayah tau. Mana yang ada mak ayah lagi tu, minta ampun dengan mak, minta ampun dengan ayah, minta redha, tanya ayah redha kekan saya, mak redha kekan saya. Ada pun nak tanya? Tanya. Kerana redha Allah tu bergantung dengan redha mak dan redha bapa. Kalau bapa tak redha, Allah pun tak redha. Kalau mak tak redha, Allah pun tak redha. Okey, dan tersebut di dalam Tuhfah. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Baik. Kita pergi kepada kitab yang kedua. Pengajaran yang keberapa? Tak nak baca? Kita baca dua kitab sekali ni. Ya. Pengajaran yang ketiga. Buka pengajaran yang ketiga, muka surat 159. Ini kitab lain ni ya, bukan tadi. Yang tadi namanya Muhimmah. Yang ini namanya apa? Apa nama kitab ni namanya? Badi'ul. Apa namanya? Apa nama kitab ni? Mawa'izul Badi'ah nama kitab ni. Sebut Mawa'izul Badi'ah. Sekali lagi. Mawa'izul Badi'ah. Artinya segala pengajaran yang indah-indah. Apa nama kitab ni? Sekali lagi. Mawa'izul Badi'ah. Mawa'izul Badi'ah. Pengajaran yang ketiga. Apa dia? Pengajaran yang indah-indah, segala pengajaran yang indah-indah. Ya Allah, ada dalam ini maknanya. Muka surat 152. Tengok 152. Jumpa tak? Ada tak tulisnya Mawa'izul Badi'ah atas tu? 152. Ada tak? Ada tak tulisnya bawah tu maknanya? Ada. Dan segala pengajaran yang indah-indah. Baik. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam. Ya, mesti binti Adam ke? Anak Adam ni mesti binti Adam ke? Dah. Anak Adam siapa? Segala manusia. Wahai anak Adam, wahai Mina, wahai Tima, wahai Muna, wahai Lima, wahai Jenab, wahai Endun. Ada ke nama itu? Tak ada. Siapa tak ada? Ada. Itu semua anak Adam lah tu. Ya.
Padakan oleh kamu dengan yang sedikit, supaya kayalah engkau. Dan tinggalkan olehmu dengki, supaya senanglah hatimu. Dan jauhkan olehmu akan segala yang haram, supaya ikhlaskan akan agama. Ada 3 pengajaran tu. Yang pertama, ya, padakan oleh kamu dengan yang sedikit. Kalau ada sedikit aja rasa cukup, alhamdulillah. Yang sedikit rasa cukup, itu namanya pada, ya. Padakan yang sedikit, rasa tu rasa cukup. Tak ada nak lagi, bak lagi, tak ada. Cukup, alhamdulillah. Ya, aku dapat gaji sekian-sekian banyak tu, alhamdulillah, rasa cukup. Ya, bila ada rasa cukup, jadi kaya lah kamu. Kenapa? Orang yang kaya tu bukan orang duit banyak. Orang yang rasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak banyak keperluan, itu orang kaya. Ya. Orang miskin, walaupun berjuta-juta duitnya, tak cukup sesaja, nak lagi sampai rasuah, sampai apa. Itu orang miskin tu. Ya, itu sebab antara kita di Malaynawa ni dengan orang asli dalam hutan tu, siapa lebih kaya? Siapa lebih kaya? Orang lebih kaya, orang asli itu lebih kaya dari kita. Lantaklah kena GST, dia apa pun tak ada rasa apa pun. Ya? Minyak harga naik, harga minyak naik, dia gaduh kan? Tak gaduh, dia keperluan tak ada. Ya? Kalau harga petai naik, dia lagi seronok. Harga petai naik. Yang merungut apa? Kita dulu 3 papan RM1, kini hari RM1 sepapan tak dapat. Itu kita, ya. Jadi kalau kita hendakkan kaya, maknanya apa? Padakan dengan apa yang ada. Kaya lah tu. Dan tinggalkan olehmu dengki. Itu yang kedua, tinggalkan dengki supaya hatimu senang. Jangan dengki. Orang dengki hatinya senang kan? Merobuk-robuk. Tahu merobuk? Apa merobuk? Burung merobuk. Apa? Ya Allah, tak tahu dia merobuk-robuk. Macam ada apa? Ada besi apanya? Apa namanya? Menikam-nikam badannya tu. Merobuk-robuk hati. Asal nengok benci, asal nengok marah, asal nengok mana ya? Itu kalau dia dengki dengan orang. Merobuk-robuk tu. Jadi kalau kita tak ada dengki, senang hati kita. Kita seronok dia dapat nikmat. Ya, orang dengki ni dia marah apabila orang lain dapat nikmat. Bila marah tu merobuk lah tu. Kemudian senangkan hatimu dan jauhkan olehmu dari segala yang haram, supaya ikhlaslah akan agama. Jangan buat yang haram, nanti akan dapat sifat ikhlas kepada agama. Dan barang siapa meninggal, ia akan mengumpat. Jangan ngumpat orang. Akan mengumpat-ngumpat akan seorang, dan saya zahirlah kasih baginya. Tanda kita kasihkan seorang tu, kita tak ada ngumpat dia. Itu tanda kasihkan dia tu. Kalau kita ngumpat dia di depan, tak ada ngumpat di belakang. Cikgu Zainab tu anu. Itu kasihkan dia ke tak? Tak ada kasih tu, bencikan dia tu. Cuma di depan-depan dia pura-pura sayang. Depan pura-pura sayang, di belakang siap anu kata. Ya. Jadi itu bukan kasih tu. Kalau kita nak zahirkan kasih, jangan ngumpat dia. Dan barang siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia, nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu. Hendakkan jangan kena fitnah, jangan rapat-rapat benar dengan manusia. Jangan saja dicari-cari nak bersembang. Ini kadang duduk di rumah tu gelisah. Mana dia tak keluar-keluar ni, jenuh. Nyengok ke tingkap. Mana Etun ni tak keluar-keluar. Orang nak bersembang dengan dia, tak ada keluar-keluar Etun ni. Ada ke Etun ni? Tak ada. Mujur tak ada. Tak ada keluar-keluar. Orang nak bersembang dengan dia. Ya, nak ngumpat timah. Ya. Kalau keluar itu siap timah tu anu ni ya. Jadi jangan mengumpat. Nescaya dia tak ada fitnah lah ya. Jauhkan daripada manusia. Kalau jauh dengan manusia, dia dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Kalau tak ada dengan manusia, tak ada manusia mengganggu. Senanglah dia. Wirid subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya. Dan barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Cakap jangan banyak ya. Saya tak tahu dah kabur ke sini dah. Suruh hafal. Ya, jangan banyak cakap. Udah kabur belum? Udah. Macam mana?
banyak cakap. Tu tak betul. Banyak cakap, banyak salah. Betul. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semua sekali. 1, 2, 3. Tak betul. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tiga bait aja, bukan banyak benar ya. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Jangan banyak cakap. Diam lagi baik. Nabi khabar begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Jadi barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Dan barang siapa redha ia dengan barang yang sedikit, maka sesungguhnya percaya ia akan Allah Ta'ala. Dia redha dengan sikit. Itulah ketentuan Allah Ta'ala. Redha lah. Katanya dia percayakan Allah lah tu. Hai anak Adam, engkau dengan barang yang engkau ketahui tiada engkau amalkan. Kamu ni tahu tapi tak beramal. Katanya tahu aja. Tahu di otak. Dia kalau amal dari mana? Dari hati. Orang yang beriman tu dia hati. Bila hatinya beriman, tangannya pun beriman, kepalanya pun beriman, otaknya pun beriman, kakinya pun beriman, segala-gala dalam badan dia beriman. Maka dia mengamalkan apa yang dia beriman tu. Jadi ada yang tahu tapi tak beramal. Ada tak ustazah tapi tak bertudung. Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Tahu tak dia ustaz tapi dia biar dengan je bini.